Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Ya Razak ya Razak ya Razak wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidni ilma. Ayat yang kita baca ini ialah ayat ke-19 surah Az-Zumar sehingga ayat ke-31. Dalam ayat ini Allah Ta'ala akan menerangkan kepada kita siapakah yang ditentukan azab, siapakah orang yang beriman, siapakah orang yang dapat hidayah, siapakah orang yang kafir, dan macam manakah sifat-sifat mereka. Dan dalil-dalil Allah keluarkan daripada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu afaman haqqa alaihi kalimatul azam afa anta tunqidhu man fin nar. Apakah sama satu orang yang sudah ditetapkan keputusan azab ke atasnya, orang yang dalam ilmu azali Allah Ta'ala sudah ditentukan azab padanya. Afa anta tunqidhu man fin nar. Apakah kamu Muhammad boleh memberi hidayah, boleh selamatkan orang ini daripada api neraka? Maknanya Nabi pun tak boleh selamat. Tak boleh keselamatkan mereka-mereka yang sudah ditetapkan keputusan daripada Allah Ta'ala. Iaitu Nabi-Nabi adalah surahan-surahan, adalah pesuruh-pesuruh Allah Ta'ala. Dia akan menyampaikan wahyu Allah Ta'ala sejelas-jelasnya kepada manusia semua. Dan semua ajaran Nabi ialah Allah ta'budu illallah. Jangan sekali-kali kamu puja melainkan Allah jua. Dan dalam surah Az-Zumar ini ada ayat berbunyi walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sesungguhnya kami wahyukan kepada kamu Muhammad, dan sudah kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelum daripada kamu. La in asyrakta, sekiranya kamu sendiri buat syirik. Maksudnya kalau nabi sendiri buat syirik atau ajar orang lain cara-cara syirik, la yaqtanna amaluka, akan gugur semua amalan ibadah kamu. Wala takunanna minal khasirin, pasti kamu jadi orang yang paling rugi. Jadi Nabi Muhammad tidak akan sekali-kali mengajar umat dia tidak akan buat syirik, dan tidak akan ajar umatnya melakukan syirik pada Allah Ta'ala. Lakinnal ladzina taqaw, akan tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang jaga hukum, ittaqaw rabbahum, yang menjaga hukum Tuhan mereka, yang takut pada Tuhan mereka. Lahum ghurufum min fawqiha, terdapat tingkatan-tingkatan di atas kepalanya, di atasnya. Ghurufum mabniyatun min tajri min tahtiyal anhar, dan lapisan-lapisan di bawahnya yang dibina kukuh, mengalir di celah-celah kaki, di celah-celah pokok-pokok kayu dan batu-batu, anak-anak sungai. Ini ialah binaan mahligai yang ada untuknya di akhirat kelak. Wa'adallah, inilah janji Allah. Dan janji Allah tu wa'adallah, dan itu adalah janji Allah. La yukhlifullahul mi'ad, dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan memungkiri janjinya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Tidakkah kamu perhatikan bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menurunkan kepada kamu daripada langit sana ma'a, iaitu air hujan. Fasalakahu ya nabi afil ard, dan dia akan menabur, menyirami, mengalir ke setiap muka bumi. Ya Nabi afil ard, dan akan keluar daripada bumi pula mata-mata air. Daripada hujan tadi yang mengalir masuk dalam bumi, dan keluar pula mata-mata air.
thumma yukhrijuhu, kemudian keluar daripada bumi itu, daripada bumi tadi, zar'an mukhtalifan alwanuh, berbagai-bagai tanaman, mukhtalifan alwanuh, dan juga berbagai-bagai jenis tumbuh-tumbuhan, semua sekali mari daripada air hujan yang satu saja. Daripada air hujan yang satu tadi boleh menyiram, boleh menumbuhkan rumput rampai, boleh memberi air kepada semua jenis tumbuhan dengan mengeluarkan berbagai jenis warna pokok tu, berbagai jenis bunga, berbagai jenis buah-buahan, hanya daripada air yang satu saja. Kalau manusia yang buat, makhluk-makhluk lain yang buat, pokok ni mesti air ni, pokok ni mesti air ni, untuk keluar warna ni, untuk keluar warna ni. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya menyirami dunia ni dengan satu jenis air saja. Satu jenis air yang akan mengeluarkan berbagai jenis buah, berbagai jenis pokok dengan kegunaan-kegunaan masing-masing. Tsumma yahiju, kemudian akan bergerak segar. Tanah-tanah yang sudah kering, tanah-tanah yang kering akan bergerak segar. Fatarahu musfarran, bertukar, dan selepas dia tumbuh lagu jadi hijau, lama kelamaan dia akan bertukar pudar menjadi kering, warna kuning. Thumma yaj'alahu hutama, dan akan jadikan daun yang kering itu hancur berkecai. Dalam ayat lain ditiupkan, mari angin tiup, dan pokok itu sudah tak ada semua sekali. Semua sekali dah tak ada. Yang tinggalnya ialah tanah yang kosong, gersang balik. Inna fi dzalika, dan pada yang demikian kejadian yang Allah menciptakan daripada air yang satu, berbagai-bagai jenis tumbuhan yang tumbuh. Kemudian dia daripada tumbuh, bila tidak diturunkan hujan, pokok itu akan kering, layu, dan akan gugur, dan akan hancur. Akan hancur. Maka Allah Ta'ala yang boleh menciptakan daripada air yang satu untuk berbagai jenis tumbuhan tadi, maka Allah yang satu tadi jugalah yang boleh menghidupkan kita yang sudah mati. Inna fi dzalika la dzikra, dan sungguhnya pada demikian contoh, la dzikra adalah juga sebagai suatu peringatan penting bagi kejadian Allah Ta'ala yang boleh menghidupkan manusia apabila sudah mati. Li ulil albab, bagi orang-orang yang otak waras saja, yang akal waras saja yang sanggup terima. Kenyataan ini diberitahu kepada semua manusia, tetapi yang kebanyakan mereka-nya adalah kufur pada Allah Ta'ala. Yang menerima ialah orang-orang yang berakal waras saja. Yang tidak berakal waras tidak akan ikut agamanya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah sama satu orang yang telah dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam, ataupun untuk mengerti tentang agama Islam, atau satu orang yang bila guru ajar pada dia tiba-tiba jadi faham daripada apa yang guru ajar, berbanding dengan satu orang yang apabila guru itu mengajar ayat-ayat Quran, dia jadi tak faham, dia jadi lawan. Maka ayat ni, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah sama satu orang yang dilapangkan dadanya untuk faham Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, dan ianya duduk di atas cahaya daripada Tuhannya, cahaya iman daripada Tuhannya. Wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celaka besarlah bagi hati-hati yang keras, min dzikrillah, daripada ingat pada Allah, ataupun ingat daripada zikirullah, ataupun zikrillah itu ialah juga daripada ingat Quran, peringatan Quran Allah Ta'ala sendiri. Ulaika, orang-orang yang bersifat seperti ini, fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Cuma mereka sendiri tak sangka mereka tu masih mereka berasa mereka tu
dalam keadaan iman, tetapi mereka itu sudah dalam kesesatan yang nyata. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathaniya. Allah Ta'ala lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu Quran. Kitaban, duduk dalam kitab Quran ini, kitaban mutasyabihan mathaniya, yang dalam kitab ini ada berbagai jenis perkataan yang serupa, yang dibaca berulang-ulang. Dalam surah ni ada, surah ni ada, surah ni ada. Kemudian diulang-ulang supaya meneguhkan hati-hati manusia. Taqsya'irum minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetar hati-hati orang-orang yang takut, gemetar pada Allah Ta'ala bila dia mendengar ayat-ayat ini dibaca kepadanya. Yang peliknya pula, thumma talinu julubuhum, kemudian menjadi tenang hati-hati mereka, tenang kulit-kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati-hati mereka, ila zikrillah, ketika dia membaca ayat-ayat Allah. Bila orang baca pada dia jadi takut, tetapi bila dia baca Quran, dia jadi tenang hati. Zalika, yang demikian sifat, hudallah, orang itu sudah dapat hidayah Allah. Yahdi bihi man yasha, yang Allah Ta'ala akan memimpinnya dengan guna Quran itu, man yasha, kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa man yudlillah, sesiapa yang disesatkan Allah, fama lahu min had, maka tidak ada lagi suatu kuasa yang boleh mengembalikan dia daripada kesesatan. Minhad, iaitu satu kuasa, suatu hidayah. Contohnya satu tuk guru ke, satu tuk wali ke, yang boleh mengembalikan dia kepada jalan benar. Ini pula ayatnya. Satu orang yang sudah ini berlaku di akhirat. Ini ialah ayat ni, contohnya ialah contoh yang berlaku di akhirat. Apabila satu orang itu sudah diseksa, masuk dalam neraka, dan kaki tangannya sudah ditambat, apabila nak dipukul dengan api neraka, dengan cemeti daripada api neraka, cemeti daripada api neraka, apabila tangan di kaki diikat, ditambak gini, kaki pertama dengan rantai, duduk senyap. Kemudian apabila nak dipukul, ini ayatnya, afaman yattaqi biwajhi su'al azab, apakah satu orang yang menyanggah dengan mukanya sendiri azab api neraka. Oleh kerana dia tidak mampu nak menyanggah dengan tangannya, maka dia terpaksa sanggah dengan mukanya, kerana kaki dan tangan ditambak. Yaumal qiyamah, di akhirat kelak, iaitu dalam neraka. Wa qila lidh-dhalimin, dan dikata kepada orang yang zalim ini. Orang zalim sini, oleh kerana ayat ni surah Makkiyah, ayat ni ialah orang yang buat syirik pada Allah. Wa qila lidh-dhalimin, dan bagi orang-orang yang zalim, yang syirik pada Allah, zuku, rasalah azab ini, rasakanlah nikmat azab ini, ma kuntum taksibun, terhadap apa yang kamu dulu lakukan atas muka bumi. Rungutan Allah Ta'ala, kadzdzabal ladzina min qablihim, telah berdusta jugalah orang-orang sebelum pada mereka ini. Fa'atahumul azab, dan telah datang pada mereka azab, min haitsu la yash'urun, daripada berbagai arah yang mereka sendiri tak sedar. Fa'adzaqahumullahul khizya, dan apabila datang azab Allah itu, azab yang menghinakan, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, dan telah datang dan telah diazab mereka itu azab yang menghinakan di dunia, iaitu siapa-siapa yang buat syirik bid'ah kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengazabkannya di dunia lagi dengan azab yang menghinakan sebelum mati. Wala azabul akhirah, dan azab di akhirat itu akbar, lebih besar, lebih azab, lebih jelek lagi. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka semua ni mengetahui. Tidak akan mengetahui ayat-ayat Quran ini mereka siapa-siapa yang belajar. Ayat atas ni ada satu kekeliruan berasal pada hadis Nabi SAW.
Iaitu orang-orang beriman akan kena sakit, kena balas untuk Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa dia yang dia belum minta. Tapi azab ini ialah azab yang ayat ini tu rujuknya ialah azab yang menghinakan bagi orang-orang yang sudah buat syirik. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita tuduh orang yang sakit tu, orang yang kena bala tu sudah terima azab Allah Ta'ala yang menghina di dunia, kerana kita tidak tahu yang sebenarnya. Serahlah ilmu ni kepada Allah Ta'ala. Tapi awas, sesiapa yang lawan agama Islam ini akan dihinakan di dunia, dan di akhirat kelak akan diberi azab yang lebih besar. Ini ayat berkenaan Quran. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Quran. Sesungguhnya telah dihuraikan bagi semua manusia dalam ini Quran min kulli mathalin, daripada berbagai-bagai jenis contoh bandingan Allah sediakan dalam Qurannya. La'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan mereka itu akan dapat peringatan, akan dapat tazkirah, akan dapat tunjuk ajar. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam Qurannya la'allahum, mudah-mudahan, Allah Ta'ala tidak mungkin janji, maknanya pasti. Kalau siapa-siapa yang ikut ini Quran dengan ikut contoh-contoh yang ada dalam Quran ini, maka dia akan tahu yang mana yang betul, yang mana yang salah. Yang betul dia ikut, yang salah dia tinggalkan. Dan tidak akan mengetahui maksud Quran ini melainkan belajar saja. Siapa-siapa yang tak belajar Quran, maka dia sediakan dari surah, dalam surah Zuhruf, bagi sesiapa yang tidak belajar Quran. Ayatnya, wa man ya'shu an dzikri rahman, siapa-siapa yang tidak peduli tentang peringatan Tuhan Rahman, iaitu Quran, nuqayyid lahu syaitana, Tuhan akan beri pada dia satu ekor syaitan. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu adalah teman rapat dia, private secretary dia. Wa innahum, dan sungguhnya mereka syaitan itu la yasuddu an sabilillah, akan memesongkan dia daripada jalan Allah. Wa yahsabuna, mereka sendiri menyangka annahum muhtadun, bahawa mereka sudah terpimpin. Kerana sembahyang tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, haji pergi, umrah pergi, buat baik, makan babi tidak, minum arak tidak, zina tidak. Tetapi syirik pada Allah Ta'ala akan masuk dalam neraka seperti orang kafir semua berhala. Tempat yang sama, berkongsi. Oleh itu, kembalilah kita kepada belajar Quran ini. Daraballahu mathalan, dan contoh bandingan Allah ialah seorang lelaki, rajulan fihi syuraka, yang lelaki ini dimiliki oleh beberapa orang tuan. Tertinggal satu ayat. Quranan Arabia, maaf, tertinggal satu ayat. Quranan Arabia, Quran yang berbahasa Arab. Ghairu dhi wajin, yang kamu tidak akan dapat ada perselisihan sikit pun dari segi makna, dari segi lafaz, dari segi maksud ayat. Tidak akan dapat jumpa satu ayat yang bertentangan dengan ayat lain. Dan tidak ada ayat-ayat yang mencurigai, tak ada. Semua jalan betul lah. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka akan dapat bertakwa pada Allah, iaitu jaga hukum. Daraballahu mathalan, dan contoh bandingan Allah ialah satu orang lelaki, rajulan fihi syuraka, satu orang lelaki yang dimiliki oleh ramai tuan. Mutasyakisuna, yang berbalah bantah dalam menyuruh lelaki itu buat kerja. Contohnya satu orang yang ramai tauke. Yang tauke A kata contoh buat rumah, yang tauke A kata pasang gaus semen, yang tauke B kata plaster, yang tauke C kata kena buat atap, yang tauke D kata kena baiki tanda. Mana lelaki ini dalam keadaan bengong. Warajulan, berbanding dengan satu orang lelaki lain,
salaman li rajulin, iaitu dianya berserah diri hanya kepada satu orang tauqir saja. Satu orang tauqir saja. Satu tauqir ni ajar dia suruh buat ni, suruh dia buat ni, buat ni. Hal yastawiyani mathalan, adakah contoh dua banding? Adakah sama contoh dua orang ni? Iaitu satu orang yang memakai yang mempunyai dalam hatinya bahawasanya ini Syekh Abdul Qadir Jalani kita kena puja. Ini Nabi Muhammad kita kena puja. Nabi Isa kita kena puja. Nabi Ibrahim kena puja. Nabi Sulaiman kena puja. Malaikat kena puja. Malah dikatakan malaikat ada depan. Malaikat ada satu jenis amalan. Malaikat kena di depan aku malaikat, belakang aku malaikat Mikail, depan Jibril, belakang Mikail. Kanan Israfil, yang kiri Israel. Untuk jaga dia. Ini adalah amalan-amalan karut yang diajar oleh syaitan. Berbanding dengan satu orang yang belajar Quran daripada guru dia, iaitu yang diajar Quran ini ada turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna arahan-arahan daripada Allah Taala itu satu saja. Hal yastawiyani mathalan, adakah sama dua bandingan manusia ni? Alhamdulillah, segala puji milik Allah lah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwasanya Allah lah yang maha mengetahui itu, yang maha bijaksana itu akan mengatur, mengurus, mentadbir makhluk semua sekali. Tapi manusia semua tak tahu. Innaka mayitun. Ini pula ayat berkenaan dengan Nabi. Ada mereka berkata pada Nabi, daripada hadis Nabi SAW, ada musyrikin kata, itu Muhammad tu satu hari itu dia mati tu, biarkan dia lah. Satu hari dia mati. Kita akan buat kira lah dengan pengikut-pengikut dia bila dia mati. Ini ayatnya. Innaka mayitun. Sesungguhnya kamu Muhammad pasti akan mati. Wa innahum mayitun, dan mereka pula mesti juga mati. Sama-sama kamu. Kamu pun mati, mereka pun akan mati. Tsumma innakum, dan kemudian sesungguhnya kamu yaumal qiyamah, pada hari akhirat kelak itu, inda rabbikum tahtasimun, akan berada di sisi Tuhan kamu berbalah bantah. Berbalah bantah. Berbalah bantah kenapa? Iaitu satu pihak kata kan patutnya kita belajar daripada arahan Tuhan. Patut kita belajar daripada arahan Nabi. Ini kita belajar daripada arahan tuk guru saja. Siapa-siapa yang belajar ikut arahan tuk guru, tidak ikut arahan daripada sunnah Nabi, daripada Quran daripada Allah Ta'ala, maka mereka ni akan terpesong. Wallahu a'lam.